Ramai orang tanya aku, macam mana hidup camper truck? Okey, kalau dapat tempat yang macam ni, ada sulap-sulap. Sulap ni bahasa Sabah dia ni macam pondok-pondok lah macam ni kan. Kenapa tak gunakan kan? Unjur sikit kereta, set dapur macam tu. So dah ada kemudahan, pakai saja. Tapi seandainya tak ada, katalah dekat hutan, dekat kawasan yang tak ada facilities seperti ini. So saya akan tunjukkan cara dia sekejap lagi. Bagaimana untuk hidup tanpa fasilitas yang lain, hanya bergantung pada kereta kita. Okay, kalau travel ni, selipar penting. Sebab kita budaya Malaysia kan, tak perlulah berkasut 24 jam sebab bukan dalam hutan pun, tak berbahaya. So dan yang penting hemok kena ada, tali sikit kena ada bawa. So kita boleh, bila ada tempat facilities macam ni, dia ada besi hemok, kita tinggal pakai je lah. Kalau tidak, kita ikat dekat wind belakang kereta tu, apa tu panggil, dapat tarik kereta tu pergi ke pokok. Dah ada hemok. Alright, jom kita jalan-jalan. Saya tunjukkan keadaan bagaimana hidup sebagai camper truck life. Okey, kerusi penting, kerusi rehat penting, tapi ambillah jenama-jenama yang elok supaya tahan lama. Ini pun saya akan jahit. Saya akan jahitlah, dia ada koyak sini, jangan membazir, kita tinggal jahit saja. Okay, kita boleh modify pakai PVC ke lagi kuat masuk. So ni pun koyak kita nak jahit, hantar ke kedai kasut lah, biasa senang, tak payah jahit sendiri, susah. Tapi dia dah agak tua lah, nampak kan, dia dah agak tua. Tapi masih boleh pakai. Cuci lah, ni lama tak cuci, kita akan cuci dia. Alright, jom kita tengok yang lain. Sebabkan facilities sini pelbagai ada, dia pun izinkan saya pakai meja ni, saya pun keluarkan barang. Set-set lah macam ni tak kemas lagi set-set lah. So boleh masak atas ni. Atau ada dapur kayu saya buat sendiri. So ini adalah rocket stove yang saya buat sendiri untuk memasak, bermain-main dengan kayu. Saya dah potong siap dan stok. Dan juga satu lagi untuk masakan yang besar, kalau masak pizza ke, saya akan pakai ni lah. Api dia lebih besar di bawah, dan juga periuk pizza saya atas memang berkarat lah. So bila nak pakai, kita kena bersihkan balik, gosok balik, sapu minyak, baru boleh pakai lah. So jangan pakai ketika karat, makanan penting. Ini untuk periuk pizza lah. Pastikan bersih, buah minyak, baru kita boleh pakai. Sebab saya sakit semalam, 2 hari sakit, tak sempat nak menyuci. So ini saya akan pastikan dia bersih. Yang paling best adalah, paling best adalah saya punya, saya cipta ni, penapis air untuk bekalan saya minum. So walaupun saya ada live straw, saya ada straw dekat dalam, live straw, very good. Kita boleh tapis air di mana-mana untuk minum. So kita tak perlukan air mineral membazir. So saya ambil bekas ketu ni, saya beli RM5, saya isi air dan saya beli DIY. Pump ni DIY So bila saya nak minum, saya akan buka lah. Contoh ni tadi saya dah buat sebenarnya. Saya akan letakkan di bawah ni. So saya pun pump air. Air ni saya ambil dekat pipe kat sungai lah. Itu saya ambil kat sungai. Saya pun pump. Saya pump air tu, dia pun masuk. So saya pump, baru saya selit balik sini. So air pun akan menitis. Di sini saya gunakan teknik bawah tisu yang bersih. Saya letak arang, cakul, pasir, arang, batu. So dia akan tapis lah, kita dapat air yang bersih untuk minum. Tapi biasanya saya pakai straw free life je. Free life lagi senang. So banyak guna lah, tak ada masalah. So itulah dia cara saya dapatkan air bersih. Saya senang malam nak minum air ke apa kan. Dan kebanyakan saya pakai alat seperti stainless steel ni, aluminium ke stainless steel, saya tak tahu. Ringan, tujuan dia ringan. Jangan nipis sangat, ni kedai nipis sangat. Ini saya masak air pakai ni. Dan saya guna recycle balik untuk minyak terpakai saya letak sini. Ini bila dah masak air, saya pun buat kopi dalam ni. Itu beberapa cara. Dan untuk rempah ratus, yang penting saya gunakan macam ni lah, senang. So minyak belum isi lagi, belum refill. Aluminium foil penting, banyak guna. Nanti saya tunjukkan bagaimana guna aluminium foil. Untuk ice case saya pakai
Coolman. Coolman banyak jenis ya. Banyak orang tak tahu pasal ice case. Ice case ni sebab tu dia ada mahal, ada murah. So Coolman yang terbaik adalah Coolman Extreme. Ini adalah keluaran Coolman antara yang nombor 1 yang terbaik. So dia tahan 5 hari. Dia punya ais tahan 5 hari. Untuk cuaca Malaysia 3 hari pun dah cukup. Dan saya gunakan juga yang cover untuk pelapik kereta panas tu. So bila ais saya sikit, saya kecilkan ruang. Ais saya sikit, saya kecilkan ruang. So dia masih sejuk lah. Kalau tidak membazir ruang yang besar, barang tak ada banyak, ais terpaksa sejukkan semua. So agak membazir. So gini cara saya lah. So ais saya walaupun saya beli 3 hari lepas, saya beli RM5 ais dalam tak tahu berapa kilo, masih tahan sampai sekarang. Okay, 3 hari sekali bila siang saya matahari panas, saya akan jemur saya punya selimut. Saya gunakan actually selimut sleeping bag saya tinggal. Jadi saya pinjam dekat tokek sini, Pelompong Melangkap. Dua ni lah toto ni, satu untuk lapik, satu untuk selimut saya. Di kereta saya, bantal saya pun 2, saya sedang jemur. Kebersihan penting kalau kita main dengan camper truck lah ataupun camper van. Jangan kita bawa binatang atau terlampau yang kotor tidur dalam kenderaan kita. Kalau sekadar kucing yang bersih tu tak ada masalah lah. So saya jemur beras saya tadi. Tilam kecil yang murah je, saya beli RM90. Untuk lapik lah saya tidur bila malam. So saya letak tilam, saya letak lagi toto, lagi selesa saya tidur. Ada 2 bantal, satu untuk kepala, satu untuk peluk. So tadi saya bersihkan kereta. Alright. Okay. Kawan-kawan, mari saya tunjukkan ketika camper truck ni tidak ada tilam. Ketika dia sedang siang lah, kita tak pakai tilam untuk tidur. So inilah rupa dia. Kita ada laci. Laci ni untuk simpan barang. Satu ni untuk kita masak pakai gas. Boleh sebenarnya kita ada gas semua. Cuma kita malas saja, kita suka masak dapur kayu. Itu adventure. So kapak penting lah. Saya masak, saya bekerja semua dengan kapak. So inilah dia. Sana boleh lipat. Bila saya nak buat kerja menaik, dia ada meja. Sana pun ada meja untuk menonton. Letak iPad dalam tu pun boleh. Saya akan boleh gunakan kerusi tu sebagai tempat menyandar. Sebab saya dah bila malam saya letak tilam kan. Letak tilam atas ni, tutup terbalik. Jom saya tunjuk cara tutup dia. Kawan-kawan, ini meja bekerja saya. Saya akan duduk sini dan buat kerja lah. Kalau malam saya nak menonton movie Netflix, saya akan gunakan ruang tu. Saya akan tutup benda ni. Saya turunkan iPad ni semua. Saya akan tutup lah. So saya tutup. Saya tarik dia turun. Saya tarik turun. Dan saya tarik penutup dia. Dadah. So sekarang tinggal satu. So saya ada pilihan 2 meja. Kalau orang kata lelaki bini ke nak buat kerja babasingan, boleh buat lah. Dia boleh duduk atas ni, saya boleh duduk kat sini tadi. So manakala kursi ni saya jadikan, kalau saya malas nak baring, saya jadikan dia sebagai kursi malas saya. Saya boleh menyandar lah. Boleh adjust tinggi sikit. Kalau nak tinggi sikit, saya boleh adjust tinggi sikit kursi saya. Kalau rasa saya nak menonton sambil tertidur duduk, saya akan turunkan dia. Saya letak bantal kat sini kan. Saya letak bantal satu, saya pun sedap ni ada tilam. Okey, beberapa kompartmen ni banyak kabinet. Dah semestinya kalau yang itu adalah kabinet barang keperluan segera seperti bedak, apa semua, bergigi apa semua. So yang ini, okey. Yang ini adalah bateri saya. Saya tak gunakan bateri solar, tapi saya gunakan bateri N100 untuk tampung simpanan power solar saya lah. So saya tak pakai, saya tutup. Saya tutup. Tadi saya buai bateri. Di sini saya jadikan kompartmen untuk barang-barang kalau kereta rosak, ada minyak engine spare, ada selotip, ada anti karat, ada screwdriver. So semuanya ni untuk kegunaan saya seandainya dalam perjalanan ada masalah, dia boleh membantu sikit. So inilah box dia, maintenance box saya. Manakala 1, 2, 3, 4. Alright. So yang ini sebab dia saya jadikan dia sebagai store, tak ada apa-apa, store biasa. Rubber pen, saya ada sikit apa semua. Bag saya. Kotak-kotak macam kotak kipas saya, kotak ni saya tak buang.
Sebab bila kita nak berjalan, kita masukkan dia balik, simpan bawah ni. Bila katalah saya dah rehat, saya tak nak lah, saya di bandar, so saya akan masukkan dalam kotak, saya biarkan dalam ni. So bila saya pakai balik, dia masih dalam keadaan yang baik. Kotak speaker saya, so dia tak adalah orang kata kotor sangat tadi, kotor tak lap ni. Dia tak adalah rosak, tak. Faham Okey, itu satu. Alright, kita tutup. Di sini pula sebenarnya banyak sangat ni. So saya letaklah pinggan-pinggan ekstra apa semua, lilin tentera untuk masak, gas memasak standby, pinggan spare kadang-kadang kawan-kawan datang. Dan saya ada survival box. Survival box ni katalah satu tempat dalam hutan saya tak ada lauk, saya ada mata pancing, saya ada beberapa alat hidup api. So dengan ini saja saya dapat grab, saya dah boleh hidup lah. Walaupun tanpa makanan, saya dah boleh survive dengan ada benda ni. Yang paling menarik saya tunjukkan bahagian makan. Saya ada dua. Satu saya buat barang stok. Okay, ni stok. Stok Stok ni ada kari, ada sardin jarang saya gunakan. Cheese ni kalau saya nak masak western lah, saya ada cheese, kunyit, santan. Alamak, biskut kenapa kat sini? Sepatutnya biskut sebelah sana, mancis sebelah sana. So saya ada serbuk penaik untuk buat pizza, buat roti. Saya ada butter, margarine sikit. Ni apa ni? Ni kosong boleh pakai. So ni hari tu wrap, plastic wrap. Apa-apa boleh pakai lah. Nak simpan makanan ke apa boleh. Bawang-bawang saya, nak masak sambal pun ada. Semua ada. So kebersihan apapun penting. Dah tutup tu, jom dari sana pula. Tak nampak. Okey, ni tadi kan kotak yang ni. Sorry lah bunyi bising solar. Sekejap saya matikan. Okey, dalam ni manci saya. Ada manci, ada apa-apa. Ada biskut. Katalah saya sakit dah semalam. Ni Just Fast hantar sahabat sebenarnya dia bagi. Dia tak tahu aku pembajak Maggi. Tapi tak apa, itu adalah boleh bahasa dia. Terima kasih Just Fast. Nak minum teh pun ada teh. Selain itu yang segera. Setiap pagi saya akan sejuk, malam saya sejukkan ni satu untuk pagi lah, untuk tulang. Banyak stok saya tu pula. Okey, tu manci saya lah. Lepas tu saya ada store tepi ni. Tepi ni sebenarnya tak ada apa pun, tapi saya boleh letak apa-apa malam, letak wayar-wayar saya ke, kabel-kabel saya dalam tu. Apa tak ada aluminium foil pun dekat dalam tu, sebab dia saiz dia macam ni. So sesuai macam tu je, tak tahu nak buat apa. Tabung saya shilling, saya jumpa shilling berterabur, saya letak dalam ni. Rokok saya ni tak ada, ni kosong lah, apa-apa boleh buat lah sini. Ni sebenarnya saya akan modify something lah, belum lagi. Dan kita ada yang kecil sini, sebenarnya dia hari tu tumpah gam tikus. Jadi saya tak boleh pakai, nampak gam dia. Dalam tu masih banyak. Saya masih cari jalan bahan kimia untuk cairkan dia, boleh bersihkan. Itu tak apa, itu belakang. Manakala tingkap, saya gunakan DIY punya kedai punya produk, iaitu wallpaper. Sebabkan kayu saya begini, saya gunakan wallpaper yang macam tu. So jadi dia nampak macam bilik lah. Okay, nampak So ini sikit dia, siapa juga nak mengintai, saya pakai je benda macam ni. Saya boleh, ni saya modify, nanti saya potong, saya modify. Boleh tutup sikit lah sebab langsir belum siap. Sana pun sepatut depan ada langsir, saya belum lagi lah. Okey, kursi dia karo. Kita dah ada semua, tapi kita tak ada elektrik. Macam mana kan nak hidup kalau kita di in the middle of nowhere kan? Baiklah. So kita ada solar. Solar 150 watt. Amat besar. So 150 watt solar, dia pergi ke bateri. Kita ada inverter. Dalam ni inverter. Itu inverter. Okay. Ada inverter. Dan kita ada beberapa lah, ini apa nama dia entah. Untuk tengok power dia kot. Aku pun tak faham ni. B ni apa, P ni siapa yang faham tolong terangkan. C ni apa, L, O ni semua ni satu persatu tolong terangkan. Saya klik je ni, korang terangkan Okey, tolong terangkan. Apa yang saya faham adalah P ni apa, P4800 ni apa maksud dia ni? Power kot. Okey lah, tolong terangkan saya tu, saya tak pandai. So sini tak ada apa. Jadi saya boleh pasang extension. So wayar ni saya pasang kalau saya nak bekerja kat luar. Saya tarik saja.
Saya plug sini dan saya boleh bawa luar. Saya punya ni lah. Ini bagus produk yang bagus. Alright. So senang, saya boleh buat kerja dalam kereta. Saya boleh buat kerja kat luar. Saya tarik meja, saya punya ice case, jadikan meja sini. Ambil kerusi saya, boleh sudah. So saya tak perlukan facilities luar untuk hidup. Sebenarnya dalam kereta ni saya buat dah cukup tanpa bantuan apa-apa facilities dari luar. So saya boleh masak, ada dapur, atas ni saya boleh, sini saya boleh, tadi terlock ada silap sikit, ada rosak sikit, saya akan repair. Sini barang-barang dapur lah, saya boleh letak bawang, kunyit, semua dalam ni. So senang saya masak. Kan menyuci, alamak takkanlah nak menyuci dalam kereta kan. Cucilah kat luar. So mudah saja Saya punya itu pun boleh jadi cuci juga. Bekas, senang-senang. So apa yang saya perlukan, biasanya untuk hidup, saya perlukan kapak. Sebilah kapak, sebab tu orang panggil saya chef kapak, tukang masak kapak. Saya perlukan kapak dan juga sebilah pisau yang ada di belakang ni. Itu saja kelengkapan senjata saya memasak ataupun saya buat apa saja kerja lah. Bayangkan dengan kapak ni, ni saya hasilkan. Kayu-kayu ni, inilah saya kerjakan So, ianya adalah hiburan actually. Kalau orang sangka homeless, salah. Hiburan benda ni hiburan. Hiburan untuk seorang lelaki lah. Ramai lelaki tak tahu dah benda-benda macam ni. Tapi seronok seronok. Bila kita bawa kawan, kasih dia nampak hidupkan api, potong kayu, dia seronok lah. Apa yang saya nak tunjuk, bantal yang paling bagus. Bantal yang saya jumpa dekat DIY RM20 lebih. Dia boleh guna untuk duduk, untuk pinggang, untuk kepala, untuk apa-apa saja, kaki. So ada sarung dia, saya cuci lah. Sekarang saya cuci. Hygiene penting. Terutama sebagai tukang masak, kita tak boleh kotor. Kita kena bersih. Kalau nak masak, mandi dulu. Macam ni saya punya baju hujan. Saya tak gunakan sweater lah, baju hujan lah, bawa banyak-banyak. Tidak. Sebab baju hujan satu dah cukup untuk panaskan badan saya. Sebab kita tahu baju hujan dia memerangkap haba. So cukup. Kalau saya sejuk, saya pakai ni. Kan? Dulu ada orang tegur saya, itu baju hujan bukan sweater. Iya, saya tahu. Dan saya memang suka jenama Columbia. Columbia memang kualiti dia agak bagus lah. So Columbia memang penting kat saya. Kalau nak hadiahkan saya Columbia tahu. Okay, dah kering. Dah nak kering. Kebersihan penting. Lepas tu atas ni saya ada lagi. Kalau saya nak buka, katalah saya tempat yang tak ada atap macam tu, saya buka je zip tu, dia keluar besar lah. Besar, so jadi macam kemah lah. Kemah atap. Saya boleh bekerja bawah tu, set meja. Meja tak penting sangat. Meja senang je. Meja dekat apa-apa pun boleh. Sambung 2-3 kayu, potong, kita dah boleh buat meja. Tak ada masalah. Sebab adventure dan kesusahan sedikit itulah yang menseronokkan kita dalam membuat aktiviti camper truck, camping apa semua. Siang saya cek enjin apa semua. Cek enjin, bersihkan, cek minyak, cek bateri. Okay, lepas tu ini penting. Bila buat kerja, panas pegang masak apa kayu, korang kena ada sarung tangan. RM2 ni DIY. Dan untuk spotlight penting lah. Kenapa saya suka Pajero ni? Nanti saya cerita. Okay. Orang tanya saya, kenapa tak pakai Hilux? Kenapa tak pakai Pajero baru? Kenapa tak pakai kereta baru? Alright, jawapan dia adalah, model ini dia tidak ada computer box. Jadi, katalah saya rentas sungai. Tiba-tiba enjin masalah. Saya hanya perlu cari orang kampung untuk bersihkan enjin tu. Dia akan buka enjin tu, dia akan pasang balik, cuci air dalam enjin tu, dia pasang balik gasket apa semua. Penting bawa gasket spare. Dah hidup enjin So tak ada masalah. Buh minyak enjin dah jalan. So tidak ada masalah untuk kerosakan-kerosakan yang major lah. Tak ada. So kereta ni maintenance senang. Jadi dan nak kata tak laju, boleh cubalah. Sebab semua turbo pun saya dah pasang. Saya biarkan luar tak cat, biar orang tak nak kacau kereta saya. Dia nampak buruk kan, cat-cat tanggal. So dia orang pun sangka tak ada apa dalam kereta ni, dia orang tak kacau. Okay. Di Sabah jalan dia berbukit-bukau. Sorry lah, kotor sikit, biasalah 4x4 kan, takkan berkilat. Okey, saya sentiasa pastikan dia kuat. Pertama saya pasang turbo saya lah. Saya ada turbo. So sebab tu kereta ni kalau korang jumpa tengah jalan, dia potong korang macam sayur je, jangan heran. Kalau sekadar Hilux apa semua tu, bolehlah ganding-ganding Tapi biasanya saya tak bawa laju, saya hanya bawa dalam 90 ke 100 saja.
Sebab apa nak laju kan? Kita nak menikmati keindahan alam, bukan nak racing. Kena faham konsep. Okay. Satu lagi tayar. Tayar penting. Kita tahu Sabah banyak pendalaman. Kadang-kadang kita nak tengok lebih dalam, mesti ada lebih cabaran. Jadi setidaknya tayar korang kena jenis macam ni lah. Ni yang murah-murah je. MT. MT maksud dia apa? Mud trail. Mud. Lumpur. So dia boleh redah lumpur lah, tak ada masalah. Penting, jangan terlampau tinggi. Ini kurang tinggi lah sebenarnya, nak 2 inci lagi. Tapi jangan terlampau tukar tayar besar yang kau nampak. Bila korang tukar besar, dia hanya jadi kereta bergaya. Tapi untuk dia laju dah tak boleh. Katalah saya nak balik Sempurna, nak balik Tawau, pergi jauh-jauh. Lambat, 60 km sejam. Tak sampai saya. Biasa kan tengok tayar besar jalan macam kura-kura. So saya nak dia balance. Cukup makan untuk dia pergi tempat yang tak terlalu adventure. Setakat ni Untouchable Waterfall pun dia masuk, boleh redah apa semua, tak ada masalah. Memadai. Memadai. Kan bila juga saya nak redah sungai yang terlalu dalam? Tak ada. Jarang. Sebenarnya itu nafsu. Lagipun dengan tidak adjust kacau di bahagian bawah, JPJ pun senang hati, Puspakom pun senang hati. Sebab kita tak kacau bawah. So setakat ni saya dah pergi Puspakom pun semua, tak ada masalah. Lepas tu saya akan tunjukkan satu aircon. Aircon buatan. Sebenarnya saya ada satu aircon buatan. Okey kawan-kawan, aircon buatan. Ini adalah barang Intel daripada komputer box, komputer lah, PC. Dan biasanya dia ada satu paddler, apa entah nama, papan kecil warna putih di depan dia. So tujuan dia biasanya adalah untuk sejukkan komputer. Dia keluarkan besi yang depan tu akan sejuk. Dia sejuk lah komputer kan. Lama lah kita boleh pakai komputer. Jadi saya modify, gunakan dia sedut angin dari sini. Dia sedut angin, dia bawa masuk. Dalam tu jadi angin yang sejuk kan. Angin pun dari sini boleh masuk. Yang penting dia sejuk dalam dan dia keluar. Boleh on lah. So saya ada aircon, walaupun duduk tempat yang panas, saya ada aircon. Cuma belum siap sepenuhnya. Saya perlukan, saya nak lagi sejuk. Saya akan lilit dengan dawai tembaga, hos tembaga untuk air, dengan ada satu water pump air. So saya akan letak modified satu bekas air tepi dia. Boleh letak ais lagi aircon lah. Tapi tak perlu ais pun, air pun dah sejuk. So dalam ni akan dapat udara yang amat sejuk untuk tidur, memadai. Memang sejuk lah, tak ada masalah. Oh ini ini rosak, dia tak naik. Jadi sementara ni malas, kita PKP kan, tak ada bengkel apa, saya biasa tutup dengan plastik dululah. Tak jejas pun Okey. Kereta pun buruk. Jadi ada macam ni, orang tak heran, normal. Tapi dalam ni, dalam ni ada ruang lagi. Biasanya saya akan letak sini saya punya kapak dengan pisau dalam ni lah. Pisau ni untuk pisau ada sudu, ada apa, emergency, jarang pakai kecuali emergency. So sementara kawasan ni tak siap lagi, saya nak buat kompartmen. Saya letak gula dengan, sebab saya silap bekas gula dengan tepung sebesar sangat. Dengan sabun cuci, saya letak dalam botol. So sentiasa bersih, itu yang penting. Letak dalam botol, dia bersih. Okey, so dalam ni ada laci. Dah saya punya masakan. Pizza punya minyak pizza, minyak roti. Nak masak roti kena ada mix herb, baru sedap pula. Penutup dia terturun ke bawah pula adoi. Lagi lama dia lagi wangi lah minyak ni. Ada rosemary, ada oregano, ada thyme, semua ada. Saya ada cuka sikit. In case apa-apa boleh pakai. Tomato. Ni pun sebenarnya saya akan ubah botol yang kecil lah. Sementara je tak ada botol. Dan kalau malas masak, wajib lah kan. Sos apa tu, cap kipas udang, creamer, saya ada karbonat sikit, ada kopi saya Indo Cafe, saya refill, saya ada mixer, saya ada mix spice. Oh ini sedap, ini rasa macam Nandos punya cili, sedap. Kalau ayam, bakar ayam, cicah dengan ni. Kau tak payah pergi Nandos lah, percayalah cakap aku, memang sedap. Kita beli sos Nandos punya lah mahal. Dia jual RM4.20, dia punya lah sedap. Ala-ala Nandos, tapi lagi sedap dari Nandos. Nandos, bye-bye. Okay, ini tadi sos ni. Ini sos dengan kicap. Ini kicap biasa untuk saya masak kicap. Tak boleh lah pakai ni kan. Bisa lah pakai ni. So, ini chili sauce saya refill. Ini chili sauce, ini tomato sauce. Sebab buat pizza, saya campurkan tomato puri dengan tomato sauce. Lagi sedap Tapi jangan banyak buah tomato sauce tu, sikit saja. Tomato puri atau tomato asli yang kena banyak lah. Okey, so dah nampak keperluan saya ikat, saya modify. Berjalan boleh pakai.
Jom kita masuk dalam lihat laci saya. Alamak, terlalu banyak nanti saya adjust. Sementara matahari masih kuat. Solah. Matahari 13.5. Okey lah. So, ini masalah lenses ni. Dia punya kepala charger dia tak masuk. Jadi saya terpaksa berat ke dengan kapak ujung dia baru dia masuk merah. It's okay. iPad nak penuh. Okay, sekarang saya dalam kereta. So, biasanya saya akan set macam ni lah. Saya letak, saya boleh menyandar dekat sini kan, saya tutup pintu, saya boleh menyandar. Saya boleh letak iPad saya macam ni kan, letak kat belakang tu supaya tak mengganggu. Saya letak macam tu. Saya letak speaker saya sini bila malam. Jadi sini saya boleh menulis, menaip, letak kopi ke apa kan. Senang. So, dia ada lampu tidur juga, tahu kan? Lampu kuning. Semalam rasa macam hotel lah sikit kan. Lepas tu saya ada pula lampu tidur. Tu lampu tidur, kuning juga. Jadi saya boleh adjust dua lampu ni mana nak matikan. Ni mati, hidup lampu itu saja. Atau saya nak terang sikit, saya pakai semua. Bila saya pakai semua, lampu memasak pun hidup. Saya pasang. So area ni jadi terang lah. Ni Ming. Sekejap Ming. Kena makan. Dah makan tadi, bohong, berlakon. Bekas tu banyak lagi makanan. Tengok tu, dia bukan makan pun, bekas tu. Ada lagi makanan, aku tak nampak. Sini banyak lagi. Tu kawan aku lah, travel. Yang kedekut dengan binatang. So, beginilah keadaan dia. Ni. Ini saya jadikan kabinet ni banyak, nampak. Dia sebenarnya dalam ni untuk 2 orang punya facilities lah. Kita boleh bagi yang bawah ni 2 orang. Kalau nak lah. Tapi saya biasa suka seorang je. Okey. Ini pula saya lipat baju kecil-kecil. Seluar apa semua yang bersih. Pastikan yang bersih. Jangan yang kotor. Pastikan yang sudah bersih apa semua. Lipat kecil-kecil. Boleh ni lah bawah baju, atas seluar. Ibaratnya macam tu. Ini saja standby. Kalau nak pakai saya beli kat DIY. Untuk wayar-wayar saya sekejap lagi. Saya kumpul wayar, senang. So, sini pakaian. Saya tahu kat tengah jarang nak ambil pakaian. So, alamak kotornya. Abuk sorry lah. Abuk. Sekejap lagi saya nak bersihkan lagi. Terlepas tadi. Bersihkan ni. So, abuk tu. Saya tak nak abuk-abuk. Saya dah tahu tempat pakaian saya. Lepas tu, saya pula ada ini. Ini itu ada gam. Tak janggal. Saya pun. Saya ada. Saya ada, katalah kawan panggil saya ke bandar. Sewajiblah ada deodoran dengan minyak wangi kan. Ini. So wajiblah ada tu. Ini 3 ni wajiblah, manusia 4. Bergigi elektrik wajib untuk bersihkan gigi betul-betul. Listerin untuk jaga gusi dan gigi. Ketiak jangan busuk, wajib. Lepas tu ada minyak wangi sikit. Lepas tu pisau cukur, ada pencuci muka, ada saya punya ubat gigi. Ada penting gigi. Lepas tu saya ada bedak sikit kan. Mana tahu korang nak tidur rasa nak selesa, boleh pakai dekat ketiak ke kecil kelangkang ke apa sekali lah untuk kebersihan. Tak ada apa nak malukan. Apa nak malu untuk menjadi seorang yang bersih. Penting kau tidur buka kelangkang apa semua. Jadi tak adalah kau sentiasa bersih lah. Okey, kita ada ni yang terbaik lah, Tiger Balm. Tiger Balm ni yang terbaik. Banyak dah produk saya pakai. Tiger Balm punya produk tahan lama lah. Dia ada Watson dengan Guardian. So tak ada. Ini ada flavor vape, flavor Top Gun. Saya ada 2 vape kat sini. Untuk saya layan vape. Kalau saya malas nak merokok, saya ada flavor dan ada rokok gulung pun ada. Okay. Alright. So sini tadi tak ada apa. Saya boleh simpan sekejap wayar. Nampak banyak wayar-wayar saya tu. Saya akan simpan dalam ni lah. Lagi selesa. Okey. Kita tutup. Yang sini dia ada hidrolik hidrolik. Senang. Ni tak perlukan hidrolik. Ini ada hidrolik juga. Tak ada, ni tak ada. Nak pasang juga satu sebab boleh macam tu Belum pasang lagi, pasang hidrolik satu. So atas ni barang-barang perubatan saya. Vitamin C, garlic. Saya ada Panadol, saya ada ubat gaut, semua simpan. Lepas tu ada lampu ni orang tinggal, saya kutip. Dia lampu kelip-kelip macam kapal-kapal lah kan, tengok. Orang tengah tinggal anak-anak. Dah habis bateri kot. Ada.
Ya orang tinggalan orang kaya beli pakai satu malam buang. So saya simpan, boleh tukar bateri dia. Kalau ada saya punya buah hati datang, dia ada kat Putrajaya tu. Kalau dia datang, saya pun boleh boleh hidupkan kedai light dinner untuk dia. So saya punya Devcom. Ini Devcom ni dah tak ada ni. Sekejap lagi saya cerita pasal Devcom ni. Okey, Devcom ni adalah ciptaan pertama manusia untuk titanium dijadikan jam. Dia lebih kurang 25 ke 30 tahun yang lepas dia buat. Rasa saya lah. So memang betul pun. Sebab Stinger, nama dia Stinger, Sunto Stinger. Yang ada banyak Stinger stainless steel, banyak bersepah. Tapi Stinger titanium dah tak banyak. Yang masih berfungsi dengan baik tak banyak. Tengok dia ada gold dia. Real gold man. So saya dapat murah je. Tapi nilai 30 tahun lepas 7,000. So saya masih pakai lagi lah. Untuk apa-apa saja saya pakai. Tak perlu pun kompas, bukan masuk hutan. Penting lah. Untuk buku penting kan. Pen. Itu penting. Atas ni tisu kan. Atas ni mask, face mask. Senang. Saya letak atas ni. Senang ambil. Okey, dah tahu dah tempat saya. Begitulah saya hidup. Bila malam katalah saya boring, tengah tengok malam, boring ni. Tengok TV, tengok Netflix. Saya pun nak makan Maggi, teringin. Saya pun keluarkan ni. Saya akan keluarkan, saya hidupkan api. Saya tenggekkan apa-apalah saya pakai biasanya yang bekas tu lah, bekas saya tu. Saya pun Maggi satu. Lepas tu makan dengan chopstick sambil tengok movie. Sudah. Kan? So, habis masak, naikkan, tutup. Senang kan? So kalau hidup tak ada tempat macam ni lah, tak ada yang kemudahan lain. Alright, saya matikan. Inilah switch dia tadi. Ada beberapa switch untuk lampu-lampu dalam ni lah. Lampu tidur, lampu berehat, lampu nak jadikan dia macam ala-ala hotel. So, di luar buruk, di dalam mewah. Kita buat macam tu. Kursi karo. Okay. Itu ada lampu lagi, lampu terang. Kalau saya nak dalam, saya nak privacy, saya terang lah. So, depan tu cermin saya boleh tutup kalau nak. Tapi biasa tak payahlah. Siapa juga nak tengok saya lelaki yang hodoh ni. Kan, kalau saya handsome macam Han Isaac ke apa ke, macam Mujang budak Minang ke, handsome, lainlah orang intai-intai. Ini saya macam ni je. Alamak, gerimis. Okey, kalau korang datang sini jangan lupa atas tu ada chalet tau. Itu dia panggil Pelompong Cabin. Nanti aku bagi nama bos dia, boleh buat tempahan. Banyak tu. Tu kat Nora punya ada lagi. Tu ada 3. Tepi ni campsite lah. Aku dekat campsite. Hari nak hujan, saya dah angkat semua jemuran saya. Cadar Toto yang wajib dijemur setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Lepas tu sembuh Febris untuk pastikan tiada kuman. Dan kita sihat walaupun hidup dalam camper truck. Tak guna juga hidup dalam banglo kalau tak jaga kebersihan. Kotor juga kita. Okey, so sekejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana untuk set tempat tidur. Biasanya kalau nak hujan macam ni, tempat-tempat yang perkemahan biasalah kan, orang dulu-dulu masa datang camping baling-baling makanan apa semua, tulang-tulang, jadi lalat. So tak apa, sekarang saya seorang juga sini, jadi ada kalanya kena attack juga dengan sedikit lalat. Tapi yang bagusnya kat Sabah kita ada benda ni, ubat nyamuk ni. Dia lalat lipas, lalat, nyamuk. Ubat nyamuk lah, panggil ubat nyamuk lah kan. So dia main batang je, senang Nah, macam colok lah. Macam colok. Hidupkan. Lepas tu nyamuk, lalat semua hilang. Sekejap saya hidupkan. Memang kenapa tu? Kenapa marah tu? Tu nak hidup api nanti susah. Jolok dekat mana-mana batang tu. Hidupkan dia. Ya memang. Hati-hati. Satu saya letak situ. Kalau angin arah ke sana, yang sini datang ke saya. Macam tu lah dia ulang alik. Okey, tak adalah nyamuk, tak adalah lalat. Kawan saya camping, dia ni kucing liar tapi dah jadi kawan saya, tidur sama-sama, makan sama-sama. Dia ni bersih, dia ni pembersih. So ada anak 2, bagi dia makan supaya dia sihat, susukan anak dia. Nama dia Corona. Okey kawan-kawan, sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana korang boleh set up kereta lama kat belakang rumah, ke van ke apa-apa, untuk macam mana nak tidur, nak berehat dalam kereta ni lah. So cara saya macam ni. Mungkin ada tips-tips yang boleh korang modify, ubah suai
untuk jadikan dia taklah sama tapi lebih kurang. Sebab bentuk kereta kan lain, saiz pun lain. So saya akan naik dan tunjukkan cara lah. Okey. First saya dah letak bantal saya tadi. Bantal hilang. Ini power bank cas. Standby juga power bank. Dia nak duduk tepi sungai ke apa kan. Pentinglah. So biasanya saya akan letak tutup. Okey. Mana panjang ni? Ni kot panjang. Oops, power bank. Okey, cukup. Cukup. Bantal. Kita tidur nak selesa. Kita bukannya macam camping satu malam. Saya kat sini pun dah sebulan. So, sebulan kenalah keselesaan tu ada sikit. Tak mewah tapi selesa. Satu bantal. Yang ini saya punya sarung. Yang ini saya pinjam dekat sini. Lama dah saya pinjam. Saya tiru, saya clone dia punya. Ini saya buat untuk saya punya penginapan dekat Sempurna. Oh ya, saya ada chalet kecil dekat Mabul. Kalau korang datang bercuti, datanglah ke Pulau Mabul. Pulau Mabul di Sempurna Sabah. Saya ada chalet saya sana. Boleh Google Scuba Jeff Mabul. Dan di Bandar Sempurna boleh datang ke kafe saya. Saya ada sebuah kafe, boleh main live basking. Nama dia Good Vibe Cafe. Boleh datang sana lah. Okey, bantal saya dah siap. Biasa satu. Walaupun elektrik ada 24 jam, tapi saya tetap juga amalkan masa elektrik matahari kuat, saya cas segala keperluan saya. Jenama Kingway. Dia boleh cas, boleh gantung, senang gantung kat luar, nak lepak kat luar boleh. Land yes, sebab dia punya kepala tu rosak, kena beratkan dengan kapak ni baru dia masuk cas. Saya cas iPad sebab malam nak menonton movie. Dan wajib juga, walau macam mana pun wajib ada power bank. Saya pakai 20,000 mah. Memang lambat lah 20,000 mah, kena faham korang beli besar watt, besar storage, besar lama lah nak cas. Saya kena faham lah tu. Dah masuk dah. Okay. So itu saja hidup saya sebagai camper truck. Kita cas dulu bateri-bateri sebab matahari kuat. Kita caskan semua. So kita boleh kena jimat lah elektrik. Bukan jimat, kena pandai menghargai matahari. So saya nak kena kopi. Panaskan air sikit. Air dah saya suling, jadi tak perlu yang tak perlu mendidih lah. Hidup ni simple Hidup ni simple. Kita tak perlu pun rumah besar-besar apa semua. Kalau kita faham maksud keperluan dan juga nafsu. Okey, ini keperluan. Besar-besar pun bila masa korang pakai semua bilik, tak pakai pun dia rasa. Oh panas. Sekejap panas. Rumah besar-besar pun 10 bilik kau tak pakai, nak buat apa juga. So keperluan. Dengan rumah kecil ni, orang kata kesian, bukan kesian. Sepatutnya orang kena cemburui sebab saya berumah di merata tempat. Mana-mana saya teringin nak pergi, dan tepi sungai, tepi gunung. Rumah banglo tak boleh bawa. Kan? Okay. Simpan dulu. So
kalau nampak orang camper truck, camper van, jangan kesian. Sebab mereka memiliki hidup yang freedom. Memang simple, tapi puas. Okay, my coffee. So matikan, pastikan naikkan switch itu, naikkan atas. So riliskan kepala tank tabung gas tu daripada dia lah. Kalang-alang selap. Saya ni tak tengok foto-foto ni kalau saya tak pun. Camping ataupun hidup sebagai camper van, camper truck bukan bermakna orang kena foto. Pastikan mesti ya. Kalau tersiap hidup pun kena bau minyak, kena bau apa, wangi. Tak simpan. Okeylah, saya nak menikmati kopi dekat Hammock. Itu saja tadi pasal camper life, camper van. So kalau korang nampak orang hidup dalam camper van ni, camper truck, first nilai kebersihan. Dia ada dua jenis camper, orang hidup camper ni, moving nomad model lah, bersih dan pengotor. First korang tengok dia punya tempat tidur. Kedua korang tengok dapur-dapur dia. Tak kisah hitam-hitam semua tu, biasa lah dapur kayu kan, tapi kena bersih dalam dapur semua. Itu membezakan. Saya mengamalkan camping, camper yang bersih, hygiene. So saya tak nak ada apa-apa penyakit sebab sekarang COVID apa semua. So saya akan pastikan bagaimana saya bersih di rumah, dijaga oleh orang tersayang di Putrajaya. Saya nak saya bersih juga kat sini. Okey, itu saja. Kalau di mana-mana saya berhenti, biasanya saya akan cari rezeki dengan memasak, buat pizza, buat burger, apa-apalah. So korang boleh order lah kalau nampak macam saya di Tambunan. Boleh lah order. Follow saya punya Facebook, Travel Cooking by Chef Kapak. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.